kadar perceraian di dalam negara kita Malaysia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Ini sangat, orang kata, sangat merisaukan. Itu sebab kita kena belajar dalam perhubungan, 5 perkara yang kita kena ada perhubungan dan juga kehidupan kita. Pertama, sabar banyak-banyak. Jangan nak bergaduh saja, sabar. Kedua, belajar bersyukur dengan pasangan kita. Alhamdulillah, inilah suami aku, alhamdulillah, inilah isteri aku, inilah anak-anak aku. Belajar bersyukur. Inilah rumah aku, syukur. Yang ketiga, belajar untuk tawakal, berserah kepada Allah banyak-banyak untuk jaga keluarga kita, jaga anak-anak, isteri keluarga kita, jaga suami kita dalam dia keluar mencari rezeki dan sebagainya. Yang keempat, redha dengan segala ketentuan untuk kehidupan kita. Dan begitu juga ikhlas dalam melakukan amal pekerjaan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Maka untuk berbahagia di dalam hidup, saya selalu pesan, jangan kita nak kejar kaya. Kalau kejar kaya sampai bila-bila pun tak kaya. Kejarlah kaya, tak kaya. Tengok orang-orang Felda ni, ada yang dah renovate rumah, bertambah-tambah bilik, bertambah rumah jadi 2 tingkat, bawah tanah pun ada. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dinihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, barisan tetamu-tetamu kehormat yang bersama hadir, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu walaupun hujan, tapi nampak kehadiran agak ramai. Saya tengok malam ni uang 20,000 tak lagi ni. Ramai betul. Yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira. Bak kata orang berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Lama mana acara majlis ni kan, berceramah habis tak habis-habis. Panggillah penceramah tu copet, orang nak dengar penceramah, kan nak dengar orang lain. Tapi terima kasihlah banyak-banyak atas introduction tu. Dan semua yang hadir, terima kasih banyak atas sambutan yang hangat. Hebat sungguh Felda Sungai Sibul ni. Saya dengar daripada lepas Zuhur dah duduk dah, nunggu Samsul debat. Alhamdulillah ramai betul. Ini merupakan satu bukti nak menunjuk orang Felda ni masih cintakan majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Hari ni kita nak sembang santai, bukan ceramah. Buat apa ceramah, kita sembang-sembang aja. Kan dah dapat tengok Samsul debat depan-depan kan. Yang tengok tadi tu ada yang gabun duduk belakang dah tahu gabun siapa suruh datang lambat, dah duduk belakang kan. Tapi tak apa, boleh tengok kat skrin pun jauh. Macam mana kan? Tengoklah dekat YouTube, tengoklah dekat Facebook, tengok dekat dalam TikTok. Tapi tak sama dengan tengok depan-depan kan. Tadi dapat tengok depan-depan. Ada yang menjerit tadi lalu sebelah dia. Ya Allah, sebelah aku dia kata. Saya kata kenapa macam tu? Saya pun orang juga, bukannya benda makhluk asing.
Tadi pergi dekat R&R tu, tempat makan tu, kena air apa? Yang dekat R&R Tenggara tu, kena air nasi goreng. Tak kisahlah apa namanya. Dah ramai cakap tak tentu namanya. Yang tadi menjerit dia, ya Allah, ya Allah, dia kata macam tu. Saya kata, apa masalah apa ni? Bawa tenang. Saya order tadi sedap, orang lelaki masak pun sedap. Jadi malam ni kita bercerita tentang keluarga bahagia. Semua orang kalau dalam bab kehidupan ni, kahwin tak ada siapa kahwin ni kahwin sebab nak bercerai, tak ada. Tak ada siapa kahwin sebab nak bergaduh, kahwin sebab nak berbahagia. Ramai sangat nak kahwin, kan? Kadang-kadang ada tu tak nyempat nak kahwin. Akhirnya bila kahwin baru tahu perangai suaminya teruk. Cerita Nuha dengan Adam tu, kan, saya tak tengok, dengar-dengarnya macam tu lah. Apa tajuknya? Sampai cintamu apa? Aku tanpa macam tu lah, lebih kurang tajuknya. Macam tu lah drama, kan? Jadi kadang-kadang orang berkahwin dengan tu sebabnya kita kena tahu yang paling penting setting. Asal nak kahwin, orang kahwin dia nak kahwin, tapi tanya balik kenapa nak kahwin. Rupanya Nabi ajar kita tengok balik niat kita, apa niat kita nak kahwin. Yang seorang tu bila imam tanya kenapa kau nak kahwin, tak tahulah mak bising, sebab mak ada bising tu yang dia kahwin. Jadi jangan risau, mak kita ni memang kerjanya bising. Dah kahwin pun bising juga. Mula-mula bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila dah keluar anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Kan? Yang seorang tu pula, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin, nak tinggal saya je belum kahwin. Yang seorang lagi, kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak, dah mam. Bila lagi saya nak kahwin? Yang seorang lagi, kenapa nak kahwin? Tak tahan mudah tengok budak perempuan. Tu yang saya kahwin tu, geram betul tengoknya, dia kata kahwin. Susah nak cari orang yang menjawab kenapa nak kahwin. Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Faham, tak faham sudah, kan? Jadi mana kata yang paling baik sekali kerana Allah, mendirikan, membina masjid kerana Allah, kerana nak mendapat keredaan Allah, kan? Kan dah dia beritahu fankihu tabalakum, kan? Dah suruh bernikahlah kamu seorang dua yang baik bagi kamu, perempuan yang baik bagi kamu, kan? Seorang, dua orang, tiga orang atau empat. Tapi kalau kita risau tak dapat berlaku adil, kan? Risau tak berlaku adil, cukuplah seorang, kan? Dah beritahu dah faqihu ma tabalakum minan nisa, kan? Kamu kahwinlah dengan perempuan yang baik bagi kamu, seorang, dua orang, tiga orang atau empat orang. Tapi kalau kita risau, kan? Risau tak boleh berlaku adil, fawahidah, cukuplah seorang, tak payahlah kahwin lebih. Macam tu. Jadi perkahwinan ini pernah sahabat-sahabat dia cakap sesama dia, aku ingat aku nak semayang. Setiap malam aku nak semayang. Yang seorang tu pula, aku nak puasa, aku tak nak buka, aku nak puasa je. Yang seorang tu pula, aku nak jauh diri daripada perempuan, aku tak nak kahwin. Maka Nabi pesan, benarkah aku dengar kamu kata begini? Betul, kami kata begitu begini. Nabi kata, sesungguhnya aku ni adalah yang paling tinggi takwanya di kalangan kamu. Aku juga bersolat dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku juga berkahwin. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah sebahagian daripada, bukanlah dia berada dalam golongan aku. Maknanya dia bukan golongan ikut Nabi. Jadi kita kena kahwin, ya? Kalau yang mampu kahwinlah, yang tak mampu jangan kahwin dulu, carilah jalan sampai mampu, ya. Tapi ramai juga bila kata nak kahwin ni macam mana, rules dia macam mana, kenalah cukup syarat.
Nabi ajar kita kalau nak kahwin yang pertama tengok apa? Li jamaliha, tengok kecantikan dia. Yang kedua tengok apa? Li hasabiha, li nasabiha, tengok keturunan dia. Kemudian tengok apa? Li maliha, tengok hartanya. Dan yang keempat tengok li diniha, tengok agamanya. Pertama, kenapa muka penting? Kenapa kecantikan tu penting? Sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Kalau daripada hari pertama tengok muka tak boleh belah, macam mana? Macam tu ayat dia. Kan? Muka tak handsome, muka tak lawa, tapi kena ingat, bila sebut lawa, subjektif. Ramai orang cakap ni Lofa tu lawa, tapi pada saya biasa-biasa je. Macam tu kan. Tu sebab saya tak berebut dengan purist. Berarti dia lah. Itu dah test dia. Kita doakanlah yang baik-baik untuk dia. Kan? Sebab kecantikan. Cantik kat orang lain, tak cantik kat kita. Mata berbeza. Duduk dekat bus stop tu. Duduk kat bus stand tu. Pergi tengok. Suami isteri berjalan tu. Ya Allah, lakinya handsome. Itu betul ke bini dia ke mak dia tu? Ada orang cakap. Yang seorang tu nak tengok, bini dia lawa, muka suami dia merayau. Tengok, pandangan orang berbeza-beza. Betul tak? Yang kedua, tengok dari segi keturunan dia. Tengok dia nak keturunan yang macam mana. Kalau boleh nak cari Bugis, dia kata. Yang seorang nak cari Jawa, kan West Bangan Urung, dia kata. Dia nak cari yang Jawa, nak cari yang Mandeliang, nak cari yang Minang, nak cari yang ada kacukan. Macam Samsul Debat ni kacukan. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang. Bantai lah. Janji campur. Kan? Tapi tak usah cakap Jawa dengan saya. Saya tak faham. Belah mak saya pun faham sikit-sikit, nak balas balik tak boleh. Apatah lagi saya. Kan? Tu yang kedua. Kemudian tengok dari segi hartanya, bukan untuk diambilkan. Jadi makna kata tahu di mana kedudukan kita. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Jangan terlampau nak tengok harta sangat. Kan? Tengok dari segi agama. Kenapa? Nabi bagi tahu kita tentang agama. Kalau dah tak ada sangat, paling tidak tengok agama dia. Kenapa? Muka tak lawa boleh hijaz. Hari-hari lapu sapu krim putih. Gigi buat gigi palsu, rata giginya. Malam nak tidur letak dalam cawan, rendam. Itu yang tak terdaya tu. Anak kan ngantuk minum apa benda ke? Gigi rupanya. Satu kerja pula. Muka tak lawa boleh je. Yang kedua, bila tengok keturunan, mungkin ni keturunan yang tak baik. Mungkin mak ayah dia dulu, maknya mungkin kerja tak elok, ayahnya perompak menyamun, contoh. Tapi tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, jadi baik akhlak anak-anak yang dibentuk, membentuk generasi yang baik. Begitu juga yang ketiganya, kalau dari segi harta tak ada, orang miskin jangan risau. Rezeki datang daripada Allah. Mungkin dengan kita taat pada Allah dan Rasul, kita jaga salat kita, jaga ibadah kita, melimpah ruahlah rezeki untuk kita. Okey. Jadi teringat saya kisah tentang Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni dia ada pekerja, dia ada hamba seorang, nama dia Mubarak. Mubarak ni hitam betul, metalik, berkilat hitam. Jadi satu hari itu Husam kata, wahai Mubarak, aku ni nak cari menantu. Apa pandangan kau? Dia pun pesan, kalau kau nak cari, janganlah semata-mata kerana kecantikannya, sebab itu perangai orang Nasrani, perangai orang Kristian, nak lawa-lawa je. Yang kedua, janganlah kau tengok ada segi keturunannya, itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni penting dengan keturunan. Dan ketiga, jangan semata-mata kerana harta kekayaan dunia. Kerana itu perangai orang yang gila dunia. Habis macam mana? Carilah yang beriman dan bertakwa. Maka Husam bin Nuh mencari. Akhirnya tak jumpa. Canyalah Mubarak, payah-payah kau je lah kahwin dengan anak aku. Mubarak dapat kahwin, walaupun dia hitam metalik, tapi hatinya baik. Digambarkan satu ketika Husam bin Nuh ni, dia nak outstation, dia nak keluar daripada
kawasan dia nak pergi urus niaga dekat luar negeri. Kau jaga ladang buah aku ni 3 bulan aku tak balik, kau tolong jaga ladang aku. Lepas 3 bulan Husam bin Nuh pun balik. Sampai je dia nak uji Mubarak. Wahai Mubarak, kau tolong pilih 3 buah yang paling manis sekali. Mubarak pun petik buah pertama, buah yang kedua, buah yang ketiga. Maka Husam tuan ni pun makan. Buah pertama masam, tak apa. Makan buah yang kedua, masam. Makan buah yang ketiga pun masam. Maka Husam mentegurlah Mubarak. Apa cerita kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni, kau tak tahu ke mana manis mana masam? Maka jawab Mubarak, demi Allah, kau pesankan aku suruh jaga ladang ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Nampak? Macam tu sekali amanah ni. Cuba kalau kita diminta jaga kebun durian 2 bulan waktu musim buah, agak-agak macam mana tindakan kita? Sebakul-sebakul bawa balik rumah, kebetulan ada lebih, bawa balik. Tapi Mubarak tak, sebab jaga amanah. Ini semua kena tahu. Jadi cari yang beragama. Jangan tengok harta je ni. Kalau datang rumah tengok naik kereta apa, hui besar kereta menjala. Memanglah kereta menjala, mana ada kereta menogak. Kalau Samsung debat naik Azia, memang tak ada harapan. Kocik kereta dia kata. Nampak kereta kawan tu besar, bila turun pakai blazer, pakai coat, tali leher besar sejadah. La ilaha illallah. Dahsyat betul budak ni. Mesti kaya-kaya. Kaya tapi perangai tak elok apa-apa. Kan? Cari yang nilai agama. Sekarang ni pakcik minta kamu tolong baca surah Al-Fatihah. Oh, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lulus, kata bapak mentua tu. Bakal bapak mentua. Hai, aku kata lulus. Kata lulus langsung berdengung. Salah. Jadi mana cari yang elok-elok. Itu yang ada 3 orang datang kat rumah tu. 3 anak-anak perempuan dia. Kau faham 3 datang ni? Kami bertiga semua suka ke anak pakcik. Pakcik pilihlah mana satu. Dia pun tanya, nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Nama kamu siapa? Nama saya Anas pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Senyum. Budak yang ketiga tu dah peluk. Nama dia Yasin. Sudah. Parah aku ni. Kenapalah mak aku bagi nama aku macam ni, dia kata. Habis yang budak yang kedua tu baca. Kamu pula siapa nama? Terus terang pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Lagi panjang pula nama gelaran pada nama betul. Membohong pun agak-agak lah. Kan? Jadi itulah dia. Cari yang elok, cari yang beragama, tengok jaga solat ke tidak. Kita nak cari menantu, nak cari suami, nak cari isteri. Jangan cari suami, jangan cari isteri, tapi carilah ayah bagi anak-anak, carilah ibu bagi anak-anak. Sebelum kahwin jangan percaya semuanya jual jiwa je, beli jiwa. Yang datang tu assalamualaikum pakcik, bakal. Assalamualaikum pakcik. Jalan ni, bila dia jalan tu menunduk, bukan menunduk, menyarap. Ya Allah, parah. Salam cium tangan berjilat. La ilaha illallah, peteruk sangat kau ni. Ya Allah Akbar. Sebelum kahwin semua elok. Pakcik, saya tak boleh tengok muka orang tua macam pakcik-makcik ni. Ingat pada mak ayah saya. Amboi, bukan main lagi.
Dia minum air kosong yang kat atas meja tu habis. Nak, itu air basuh tangan tu habis. Air basuh tangan pun sedap makcik. La ilaha illallah. Habis minumnya. Dahsyat betul. Masa tu dia tanya, makcik, saya nak tanya soalan boleh? Tanyalah nak. Makcik, saya nak tanya, Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baiknya budak ni. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk belum? Ni teruk. Memanglah belum masuk lagi. Agak-agak lah. Tapi itulah dia. Kan? Itu sebabnya kita ni kalau tengok dalam bab perkahwinan ini, mustahab. Kita tengok dari segi agama, insya-Allah, maka berbahagialah kita di dunia dan di akhirat. Macam saya sebut tadi, tak ada siapa yang nak dalam perkahwinan ni kahwin sekejap patut cerai, tak nak. Hari ni dalam Malaysia, kadar perceraian di dalam negara kita Malaysia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Ini sangat, orang kata, sangat merisaukan. Itu sebab kita kena belajar dalam perhubungan. 5 perkara yang kita kena ada perhubungan dan juga kehidupan kita. Pertama, sabar banyak-banyak. Jangan nak bergaduh saja, sabar. Kedua, belajar bersyukur dengan pasangan kita. Alhamdulillah, inilah suami aku. Alhamdulillah, inilah isteri aku. Inilah anak-anak aku. Belajar bersyukur. Inilah rumah aku, syukur. Yang ketiga, belajar untuk tawakal, berserah kepada Allah banyak-banyak untuk jaga keluarga kita, jaga anak-anak, isteri keluarga kita, jaga suami kita dalam dia keluar mencari rezeki dan sebagainya. Yang keempat, redha dengan segala ketentuan untuk kehidupan kita, dan begitu juga ikhlas dalam melakukan amal pekerjaan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Maka untuk berbahagia di dalam hidup, saya selalu pesan, jangan kita nak kerja kaya. Kalau kerja kaya sampai bila-bila pun tak kaya. Kerjalah kaya, tak kaya. Tengok orang-orang Felda ni, ada yang dah renovate rumah, bertambah-tambah bilik, bertambah rumah jadi 2 tingkat, bawah tanah pun ada. Siap buat drive-thru. Rumah bungalow, banglo sebiji-sebiji. Cuba kita tengok. Kan? Kaya dah ke belum? Belum kaya lagi. Tanya dia, dah kaya? Kaya belum. Mana dia kaya? Dia kata tak kaya. Sebab maksud kaya tu sendiri pun kabur. Kalau kita rasa kaya, dapat 100 ribu, kaya? Kaya pakcik, tak cukup kaya. Ada orang tu ada beratus-ratus ribu lagi banyak. Kalau macam tu dapat 1 juta, tak kaya lagi, orang tu berpuluh juta. Orang ni beratus juta, kaya dah, tak kaya lagi, orang tu berbilion. Jadi sampai bila pun tak kaya. Itu sebab Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sampai bila pun tak kaya. Tukar kereta macam-macam. Samsul debat naik Azia. Kan? Okey je, tak ada masalah. Mileage dah 320,000 km. Azia tu sampai satu tahap bila dia laju tu, tayar dah tak cecah jalan, pakai kaki punya hebat Azia tu. Nombor plate bukan kaleng-kaleng, SD Samsung debat. Okey je, nampak je kecil tu. Dalam tu siap dengan mini kompo, dengan video, dengan reverse camera. Ekornya macam dekat Alaska, Kutub Utara. Leather seat, kursi urut Osim. Tak adalah, bohong tu mana ada. Iya. Tu sebabnya jangan kita beria sangat dunia semua. Kereta besar sampai bila besar? Tu sebab yang penting jangan kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kerja kaya, ada orang tu kaya, tak juga kaya, tiba-tiba dapat 500 ribu dalam bank kita. Besar tak? Kaya tak rasanya? Ada orang cakap, mana kaya macam tu? Semalam Perdana Menteri mengumumkan, kepada penyawan awam kita umumkan bonus insentif kewangan sebanyak RM700. Ada orang cakap, 700. Ada orang cakap macam tu.
Ada orang tu, banyaknya. Ada orang tu berlari pergi mesin ATM cucuk, tak ada lagi pun, belum lagi, baru umum. Tapi pada dia 700 tu banyak sangat dah. Tu sebab dah dipesan juga oleh Nabi, jangan pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberi nikmat itu. Dalam perkahwinan 3 perkara kena ingat. Pertama, tidak ada siapa yang boleh bahagia melainkan dengan syariat Islam. Tu je nak bahagia. Pakailah teknik apa pun, akhirnya syariat Islam yang terbaik. Kedua, tak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan proses itu berterusan. Kalau tidak, takkan sampai hari ini orang perempuan boleh cakap, aku tak faham betul dengan laki aku ni lah. Tak apa nak jantan ni pun aku tak tahu. Selagi hidup tu macam-macam, tokak atau apa mana, semua nak dalam terdarah kan. Lepeh landak nak baung pa baung, nak patin pa patin, nak ikan ni, la ilaha illallah. Segala binatang nak dimakan, rusa, napuh, kancil, kijang, astagfirullahaladzim. Sampai buayawak komodo pun nak dimakan. Contoh macam tu lah. Yang lelaki pun sama kat warung, aku tak faham betul dengan perempuan ni, apa lagi yang dia nak. Dah boleh tudung, nak telokong, dah telokong, nak ini. Semua nak mahal-mahal lah tu. Hari-hari barang online sampai. Tak ada kerja lain, jap boleh, tak boleh ada duit sikit boleh. Proses mengenali pasangan adalah proses berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan gemar-gemar membandingkan. Kau tengok bini orang tu, bila suami dia balik je, berlari dia nak peluk laki dia. Kau batu kayu, kau nampak lagi kau balik, tak boleh kau lari. Abang, rumah dia besar, bolehlah berlari. Rumah kita kecil, abang buka dah nampak, saya nak berlari kat mana? Dah kono. Peluk pasangan kita. Menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, seorang suami yang memeluk isteri, panjang umur 4 saat. Sekali peluk 4 saat panjang umur. Tak mana dia dapat pun tak tahu, aku ulang je lah. Dia cakap macam tu. Yang pastinya, peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur, faham? Jangan salah peluk. Ni nak ramai-ramai ni sekarang, elok-elok pegang tangan, jom balik. Jadi tahu sampai rumah, siapa pernah ni lain nak muka. Kawan tu dah koreh, dah tengok siapa ni. Hati-hati dah ramai-ramai ni, jangan salah orang bawa balik tau. Ya. Dan begitu juga hari ni saya nak kongsikan 5 kunci keluarga bahagia. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Kunci pertama, kunci rumah. Apa maksudnya? Sistemkan sistem keluarga kita ikut sistem Islam. Pagi kojut suami subuh. Ni kadang-kadang orang perempuan dia tak kojut dah laki subuh. Dia semayang sorang-sorang. Allah, bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Habis bagi salam, salam. Assalamualaikum. Bila dia lap muka dengan telekung tu, pandang suami dekat katil tu. Neraka lah orang tua ni. Hamba sedap nak kau. Kejutlah suami tu. Ajak solat sesama. Abang, jomlah subuh. Abang, subuh. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni dari mana? Weh budak, kau galak apa? Kau faham ke? Kau jangan macam-macam ni. Dia pula yang besar galak apa? Cari ayah kau. Kau nak galak, kau kena fikir tau. Kau jangan main galak semua benda. Ada benda kau boleh galak, ada benda kau tak boleh galak. Ayah kau pun tak galak, kau pula ha dia kata, faham kau budak ni?
Risau lah aku. Jangan, macam tu. Kejut subuh. Kalau paling baik sama-sama pergi berjemaah subuh dekat masjid. Tu sebabnya dekat masjid tu penting. Nanti kita buat pertandingan. Panggil adik-adik ni masuk pertandingan azan. Kategori subuh. Kategori maghrib. Dia kata maghrib lain. Kategori maghrib dia mendayu-dayu sikit. Kategori subuh dia tegas sikit. Kalau maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu maghrib. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Nak kejut orang bangun. Asyhadu an la ilaha illallah. Lembut. Jadi ada masa budak main bola tu balik. Ini budak main bola tu. Allahu Akbar. Last goal. Gol. Isyak dah. Lambik bona gol Yang main takraw last point. Kan? Kalau yang subuh asyhadu an la ilaha illallah, macam tu je. Kalau maghrib hayya 'alas salat, macam tu. Kalau subuh hayya 'alas salat, bangun. Ini Allahu Akbar subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang tidur siapa tu? As-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah orang kampung. Dia tak boleh as-salatu khairum minan naum. Tak mahu dia nak. Dia as-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Hui, bangun ni, bangun. Bilal suruh bangun. Macam tu baru betul. Bangun semangat, semayang sama-sama. Kadang-kadang orang lelaki ni bila isteri kejut, abang bangun bang. Elah. Dia komo-komo ambil wuduk tu jadi imam. Dengan tak mandi, dengan tak gosok giginya. Lepas tu anak-anak dah lah ngantuk sana. Bini kat belakang dengan tak segarnya. Anak apa benda pula ada cakap ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sanyap ya. Bini kat belakang membutuh dah orang tua ni. Langsung bini bagi signal. Aham. Wallahualam. Dah habis Fatihah. La ilaha illallah. Tidur betul orang tua ni. Salah. Cuba kejut, bangun pagi, gosok gigi, mandi, shampoo, segar-segar badan, ambil wuduk. Kemudian nak semayang sama-sama. Ayahnya ni pandang belakang. Istau sufufakum, lurus rapatkan saf. Steady bapak. Allahu Akbar. Anak kat belakang, hui ada gemar weh. Sebila abang beli speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bini kat belakang nak mampu satu ni. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu dah ayat yang ayah dia nak baca apa. 20 tahun kahwin, itulah ayat. Inna a'tainakal Allah. Inna a'tainakal Allah. Tak salah, boleh. Tapi cuba pelbagaikan bacaan ayat-ayat yang kita tukar-tukarlah. Abang, tahulah abang dah hafal inna a'tainakal Allah. Malam besok cuba tukar ayat lain. Ayalah maghrib nanti abang tukarlah ayat lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Sampai waladdallin. Amin. Lepas tu senyap. Bini dia berdamar dah. Apalah ayat laki aku baca malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang pula malam ni. Menyasar ini. Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek nak bang? Baru hari pertama satu ayat. Besok pun tambah ayat lain. Tak apalah, jadi imam. Habis bagi salam, zikir. Lepas zikir kan, subhanallah, 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 maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Habis tu doa. A'udzubillah. Sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Suami doa. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kemudian sebut bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah. Anak-anak semua pandang mak dia. Yang mak dia pandang panas, sibuk aje lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah ya Allah. Ngah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Iya, doa bersama Melayu pun tak apa. Ya Allah, anak sulungku Alung ini merupakan harapan keluarga ya Allah. Tengok Alung dengar. Dia bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini ya Allah. Berikanlah dia keputusan 13A ya Allah. Pucat muka Alung. Subjek ambil 10 macam mana nak dapat 3 oleh A? Abah pun tak tahu. Lagi satu, orang perempuan kena hati-hati dengan doa yang suami baca. Kadang-kadang suami pandai, dia kadang tak berapa jelas. Ya Allah, Kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin lagi ya Allah. Permudahkanlah urusanku untuk ya Allah. Isteri kat belakang, amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Makbul. Dengar betul-betul doa suami tu. Ya Allah, Kau berikanlah aku, ya Allah. Isteri belakang kuat sikit. Tapi orang lelaki kalau nak tegur isteri, dalam doa paling senang. Sebab doa payah nak dengar, dekat luar doa payah nak dengar cakap.
Dia bukan takut bini menakutkan. Dalam doa tu, ya Allah, isi kat belakang, kau bukakanlah hati isteriku ya Allah. Bini kat belakang, pahala. Dia degil ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut pula tu tak tahan tu. Menyaut, tetap menyaut. Kau perempuan ni, cubalah belajar taat dengan suami. Nak marah aja. Tahu tak, menurut kajian antara suami isteri, suami mati dulu. Cuba tengok berapa ramai ibu tunggal kat Felda ni, tengok. Garang betul. Suami balik awal salah, balik lambat salah. Suami malam tu mengaji dengan imam. Pas maghrib ngaji, pas isyak ngaji. Balik Assalamualaikum, lambat balik, pahal. Abang tadi mengaji, baca pun terabuk. Ya Allah, mulut kau. Aku mengaji dengan imam banyak betul bacaan aku. Sudahlah, ini mesti lepak kedai kopi. Mulut kau. Oh perempuan, janganlah. Aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Malam besok tu imam aja, mana ni ngaji lagi tak? Tak dapat imam. Malam dah mengamuk dah semalam, tak nak lah. Tapi bila nak ngaji lagi, tunggulah, dah lupa-lupa seorang ngaji balik. Malam tu lepas bagi salam tu balik. Sampai rumah, Assalamualaikum. Salam, awal balik hari ni, tak semayang ke? Tak semayang pula cakap. Ni saya ajar orang lelaki. Balik rumah kalau naik motor, sampai rumah isteri tegur. Awal hari ni bang, start motor keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi keluar. Lepas tu dia diam lah. Awak diam ni pal. Tak naklah cakap kan bang, keluar balik. Betul. Orang lelaki dengan perempuan kena ingat, dari segi agamanya kita kena layan suami ni elok. Saya pergi ceramah dekat pusat aktiviti warga emas kat Jempol, Seponeran. Masuk kat pusat aktiviti warga emas, masuk dalam tu tengok perempuan ni semua. Saya kata warga emas ni perempuan, lelaki tak ada. Lelaki habis mati dah. Dia nyawab lah tu, tergelak 5 minit berair mata tu. Lelaki habis mati dah. Macam tu layan suami elok. Kadang-kadang dah tua ni, kadang-kadang kesian suami. Antara anak dengan suami, mana dulu? Orang perempuan jawab. Tahu tak apa? Ni kadang dah bercucu mula. Alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Yang atuk ni kusbuluh dah ni cucu-cucu ni. Atuk ni, atuk marah. Atuk masuk dalam bilik. Marah pula atuk kau, tak faham lagi tu. Lepas tu dekat dalam bilik duduk, ingat nenek ni ikut masuk. Terdengar lagi, alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Tak habis lagi tu. Sudahnya atuk bagi signal. Ya nenek, alah cucu nenek. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi tu. Sudahnya menjerit atuk dia, Allahu Akbar, barulah dia letak cucu. Pahal atuknya baru dapat tangkap. Lain kali nampak suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu tanya. Kalau suami kata baring, sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Kau faham tak? Susah betul. Lain kali nak marah apa budak nak datang. Payah aku nak ceramah. Lagi satu lagi, kadang-kadang tak faham. Tu sebabnya janganlah cakap tu terang. Yang jom kita tut, jangan. Pakai kod rahsia. Suami cakap dengan isteri, kalau abang cakap macam ni, maknanya tu okey. Pakai kod Morse. Malam tu bini pun jawab terus okey. Tapi jangan selalu sangat pakai kod yang sama.
Takut budak tu perasan. Ayahnya buat terus berayu. Tengok bila ayah buat tu turun tak lama tu mak mesti suruh bilik. Betul. Nampak. Aku risau betul lah budak ni. Iya. Betul. Jaga. Sebab ni bukan nak cakap apa. Dalam bilik ni jadi masalah yang paling besar dalam hubungan suami isteri. Saya kena cakap tu terang. Dalam banyak keadaan, kena ingat Nabi dah pesan layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Bukanlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya bila suami kata on tak on. Faham tak? Dalam banyak keadaan suami yang kena buat permohonan. Perempuan jarang buat permohonan. Nanti lah, penat lah, esok lah, nak matilah. Betul tak orang lelaki? Nampak siap betul. Azab sangat dah tu, nampak? Kadang salah tu. Adalah satu kisah, aku risau betul nak buat cerita ni lah, budak ni ada. Ada satu kisah. Orang tu, ya Allah Akbar, dia tak layan suami dia, sibuk sangat, pakai baju batik biru GDW, duduk depan sekali pula tu. Contoh, suami dia pening kepala. Kenapalah? Jadi suami dia mengadu, pening kepala saya tuan, kenapa? Dia tak layan saya, puas menganyak, tak mau, dia dah sibuk. Dia ketua ni lah, dia GDW lah, dia ketua tukang masak lah, dia ketua berjanji mahaban semua dia. Jadi bila dia balik tu penat. Ya ke? Sia, tak apa, suruh dia jumpa saya. Dia datang, dia bahasakannya ustaz tu. Assalamualaikum ustaz, pahal. Betul ke saya dengar kamu tak layan suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama. Boy ayat dia. Tapi saya ni sibuk. Saya ketua tukang masak, saya kena uruskan cendera hati, saya yang kena duduk depan sekali. Macam-macam kerja, kena pakai tudung kuning sama. Contoh. Janganlah terasa. Jaya bukan tak layan langsung, dan setahun adalah 2-3 kali. Astaghfirullahalazim. Jangan macam itu. Kenapa? Salah ke? Jadi orang ceramah ni nak pula bikin, macam mana aku nak mujuk dia? Berkata, tahu kak? Tahu tak kak? Kenapa? Sekali kita layan suami kita, pahalanya besar betul. Ya ke? Iya. Macam membunuh 10 Yahudi. Tak payah pergi Israel, layan suami 10 Yahudi mati pahalanya. Iya. Balik malam tu lain macam. Suami tu sampai, Assalamualaikum. Salam. Baju batik biru, tak bertudung ke rumah macam ni. Jemput makan bang. Kalau tahu dulu lagi cakap dengan ustaz tu, dia makan tu segala binatang ni masak ni. Tagak lampu ni, lilin ni, tagak. Makan berdua. Awak tak makan ke? Tengok abang pun dah kenyang. Lain macam ni. Biasa garang, malam ni lembut pula. Lepas isyak tu semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Isteri pun mengangkat dekat dengan suami. Abang, apa? Jom kita bunuh Yahudi dia tu. Terus ngajak aje. Pukul 12 malam kejut lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni bang. Dah tak berhenti pula. Pukul 3 kejut lagi. Bang, bangun bang. Bangun bang. Apa lagi? 10 lagi Yahudi bang. Astaghfirullahaladzim. Cuba tengok budak ni. Menganga tak faham. Bagus. Yang tu aku kisah tu. Lepas tu pukul 5 kejap lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Subuh. Ingat apa tadi? Suami mau bangun, mandi, siap, ambil wuduk, duduk kat hujung katil sementara tunggu subuh masuk. Isteri rapat dekat. Bang, macam sempat lagi bang bunuh Yahudi. Laki punya, kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Saya malah buat cerita ni bukan apa, kejap lagi ramai tu. Ustaz, balik lu Ustaz, nak bunuh Yahudi tu salah tu.
Kan? Tak, tu cerita je, bukan apa pun cerita je. Layan suami dengan sebaik mungkin. Macam kita kat rumah kadang, cuba kita jaga, apa nak jaga? 4 nak kena jaga. Pertama, jaga mata. Pakai cantik-cantik. Suami pakai cantik, perempuan pun pakai cantik-cantik isterinya. Ini suami kat rumah tak pakai baju, pakai kemplekat tanpa protection. Kemplekat semata-mata. Dia duduk dekat sofa tu, dia juntai kaki dia sana. Senang hati tu tengok TV. Lepas tu terlelap. Kain berkibar ni, kipas laju. Anak kat depan tu lancar sampai 3 kali 3, apa tu? Trauma budak tu. Seminggu terayang. La ilaha illallah. Elok-elok. Demam tak? Orang perempuan pun sama. Dekat luar gua pakai lawa, baju batik biru, tudung kuning. Pakai kemeja lawa nak tengok Samsung depan, nak ambil gambar, dia kata. Tapi dekat rumah dia pakai baju bandel 18 lubang. Yang seorang tu balik rumah kan buka tudung, kemang. Zap, pakai baju binatang, baju kelawar. Tu yang suami balik tu, bayang berapa ekor kelawar. Mula mencari habitat. Cuba tukar. Kita tukar. Hari Khamis pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk. Berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motor terlajak sampai ke parit. Ya Allah, salah rumah aku dengan ni. Hari Jumaat pakai bikini, kain batik ikat tepi. Wah, baru semangat. Hari Sabtu pakai jaring. Macam tu kan. Iya, dalam rumah. Iya. Hari ni hari apa? Sabtu. Dia dah bincang sama dia. Hari ni hari apa? Sabtu. Tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu. Nampak? Iya, jaga. Tengok Nabi macam mana. Nabi dengan isteri Nabi bergurau senda. Kalau dia berminum air tu, Nabi ni kalau minum air dengan isteri dia, dia tengok. Ni contoh. Bukan nak minum sangat, tapi nak beritahu cara dia. Nabi tanya, tadi kau minum dekat mana? Kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Ikut bekas bibir isteri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Balik nanti buat. Tadi kau minum kat mana? Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Ya Allah, bau mulut kau dah. Gosok gigi dulu, biar tak berbau mulut tu. Betul. Itu cara dia. Nabi macam mana? Nabi panggil isteri dia, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi, tak apa color pipi kau ni, tak tahu. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi bergurau dengan cara apa? Main kejar-kejar dalam rumah, jangan kat luar, nanti jiran nampak. Sana lagi, Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari isteri Nabi menang. Ini dah lah rumah besar, orang tak ada menyorok pula. Awak jadi dulu, isteri jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berbunyi pula air masak tu. Air, boleh tutup air. Dah tutup air, terlupa pula cari suami dia. Aku nak buat apa tadi? Lupa dah. Sampai petang nunggu lakinya, mana suami aku ni? Tengok kat luar motor ada, mana perginya? Dia keluar ke lah buat report polis. Polis pun datang, rupanya dah keras dalam hari tu. Mati seorang. Jangan menyuruh, payah nak jumpa. Kemudian apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi, kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga. Lutut dengan peha tu Nabi tadah jadi tangga untuk pijak naik kuda, naik unta. Kita orang lelaki kalau nak buat tu, kaji dulu kilogram bini kita. Aku nengok semangat masing-masing. Nanti kalau kita tadah ni, ya Allah apa yang kau makan ni timah, hoi. Ya Allah, perak patah pula satu hal. Jaga-jaga. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Tengok langsung senyap.
Saya ceramah kat Simpang Renggam beberapa tahun dulu. Mandi bersama dalam bekas yang sama. Menyaut makcik tu, tak muat besen. Siapa suruh kau pakai besen memang tak muat. Kau jumpa imam tu, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu boleh? Ha, pinjam. Tentu-tentu bos. Jangan lama mana ada orang meninggal ni dia. Betul, isteri Nabi dengan Nabi tanpa surat benang duduk dalam bekas. Kemudian isteri Nabi siramkan air pada Nabi. Nabi siram pula pada isterinya. Bila isterinya siram pada dia, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tak ada wakih pun tak apa, dalam shower. Malam ni buat. Suami balik kan, Assalamualaikum. Mana pula. Assalamualaikum. Tiba-tiba sayup dia bunyi. Salam dalam bilik air. Ada pula nyaut, tak terdaya menengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak. Bang? Oh bang? Abang, mana bang? Abang? Tak ada pula. Buka lampu dah terbaring untuk tu. Tak biasa. Ya. Gelak teruk tu terbayang betul tu. Ya. Kunci yang pertama saya kata apa? Kunci rumah, iaitu kunci sistemkan rumah dengan sistem Islam. Yang kedua, kunci pejabat. Kunci pejabat ni maksudnya apa? Cari rezeki yang halal. Kita duduk kat Felda ni, kalau ada anak-anak yang bekerja, pesan cari rezeki yang halal nak. Yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Jangan buat kerja-kerja yang bukan-bukan. Tosah kita nak kaya cepat. Macam saya kata tadi, jangan kerja kaya, kerja bahagia. Walaupun kerja kampung, alhamdulillah, rezeki cukup, anak-anak besar, anak-anak cerdik, itu penting. Di akhir ceramah nanti saya akan kongsikan 7 tanda keberkatan rezeki. Ya? Pesan, cari rezeki yang halal, jangan mencuri, jangan menipu, sudah. Ya? Ingat tu. Kalau kerja niaga burger lah. Kalau niaga susu lah. Kalau berniaga spring potato lah. Aku nampak tadi basikal kecil tu pun ada tadi. Berniaga, buat cara berniaga. Betul. Iya, niaga tu betul. Jadi mana kata cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga, kunci apa? Kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala 7 pemanduan nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang Allah redai. Janganlah kita bawa keluarga kita ni berhibur aja. Nampak tak? Ni bila buat kenara dekat Felda ni, nak pesan sikit ni. Bila buat kenara, jangan lagi dah buat amalan orang dulu tu. Yang pening-pening tu jangan buat. Joget lambak ni semua cukup. Kan? Tak badan dengan anak mati seorang nak lagi. Tak payah. Kalau pasang lagu dekat kenduri kenara, pasang, minta abang PA system tu pasang lagu nasyid tu, jangan kuat-kuat sangat, biasa-biasa, antara dengar dengan tak dengar macam tu. Ini lagu aku dah bosan, macam mana? Kan? Lagu yang lembut-lembut, iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Mana nangis orang makan kenduri tu, Allah. Betul. Lagu-lagu nasyid aja. Kan? Sedamai Taman Firdausi, contohlah kan, lagu-lagu nasyid. Ya, tak kisahlah lagu apa pun, tapi tak usah kuat-kuat sangat. Sebab orang nak berbual pun tak boleh dah. Kuat sangat. Ingat sistem kan. Bila sistem keluarga Islam ni macam mana? Anak kadang, Syami ni nak mencari keluarga yang bahagia dunia akhirat. Seawal umur 7 tahun, saya dah ajar dah anak saya masuk pertandingan bintang kecil. Apa hal pula? Tak kenalah macam tu, pertandingan nyanyian pula. Biar anak tu masuk pertandingan yang ada kena-mena dengan agama. Pertandingan surah hafazan, pertandingan mengaji Quran, musabaqah dan sebagainya. Berzanji, kan? Ajar anak kita yang baik-baik. Ya? Nanti bila kita dah ada dalam kubur, benda yang baik yang kita ajar ke anak kita amalkan, mengalir pahala kat kita.
Kadang-kadang kita dah dalam kubur dah, anak kita baru kahwin, dia cakap dengan saya, yang esok kita subuh berjemaah nak. Kenapa pula tiba-tiba je abang ni? Bukan apa, teringat arwah abah dengan arwah mak dulu, tak pernah tinggal solat jemaah subuh. Contoh, mengalir pahala kat mak ayah dia. Nampak Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain, kena ada rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Beribadah banyak-banyak, solat sama-sama, mengaji sama-sama, solat berjemaah, ya. Bawa family datang dengar ceramah macam ni. Contoh kan, duduk ramai-ramai, sambil-sambil tu sekarang jangan lupa singgah beli ni barang-barang ni, dia orang berniaga tu, kau boleh bawa kereta api tu balik kan. Sekarang siapa nak balik dah tak tahan nak jalan kaki, kereta api tu kan hantar ikut lorong macam peringkat masing-masing, ya kan. Iya, ya, kita support. Begitu juga yang kelima, kunci yang terakhir adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai ayah ada kunci, sebagai ibu ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Dalam kita bergelak ketawa, yang paling penting sekali adalah jaga keharmonian keluarga kita. Saya nak pesan juga ni, tak lama lagi dengar-dengarnya ada satu perayaan yang besar, namanya pilihan raya. Tapi saya nak beritahu, bukan nak kempen, tapi nak beritahu, jangan sebab pilihan raya kita bergaduh sesama kita. Ni pesan. Seorang ni suka ni, seorang ni suka ni, tu terpulang. Tapi jangan dibawa bercakap kalau menyebabkan bergaduh. Nabi pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu boleh cakap, baik kamu diam. Faham? Besok dah habis keputusan, dah diam, pergi solat macam biasa, bercampur macam biasa. Jangan pula cakap, apa perasaan kau dah kalah ni? Jangan. Dah sudah. Tolong jaga keharmonian Felda Sungai Sibol ni. Boleh tak? Berbaik-baiklah sesama kita, sebab Nabi tak ajar suruh kita bergaduh antara satu sama lain. Tolong jaga silaturrahim. Macam saya pesan tadi, jangan kejar kaya, tapi kejarlah keberkatan rezeki. Apa 7 tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi dengan orang, siap boleh sedekah dengan orang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu tanda keberkatan rezeki. Memang ada selisih faham, tapi boleh bunding, boleh selesai dengan baik. Suami ni balik tak pernah tak bawa Umar ambil gambar tengah-tengah tu, seceniat risaulah aku tengoknya kan. Suami balik tak pernah tak bawa kuih, ada je kuih bawa. Sayang, hari ni abang bawa balik kuih, tanda kasih sayang kita. Kuih apa namanya tu? Kuih kapel. Mana datangnya kuih kapel? Kuih cakui. Rupanya kuih cakui itu kan kapel, melekat 2. Makan bersuap, macam tu. Nampak tak? Yang ketiga adalah apabila anak-anak menjadi dalam bidang dia, belajar pun pandai, akademik bagus, kemahiran pun hebat. Contohnya. Yang keempat, betul lah. Yang keempat adalah apabila dalam masyarakat, di tempat kerja, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah untuk taat kepada perintah Allah. Mudah nak solat, mudah nak ibadah. Yang keenam, rumah kita seringkali diziarahi oleh tetamu. Macam tadilah saya singgah di rumah Sanggar tadi. Saya, apa nama rumah tu? Rumah Haji apa? Haji apa? Ngaji Gani. Sesat macam rumah Madu 3. Masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sana. Selesa rumahnya, masihlah banyak kan. Ada je orang datang rumah tu, maknanya murah rezeki. Datang rumah ni tak termasuk yang tin Shopee tu, tak termasuk tu, kau yang order, faham? Ni datang rumah makan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kejarlah bahagia, jangan kejar kaya.
Kerana akhirnya kita sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ingat, hidup kita ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi usah kita sia-siakan dengan mengejar perkara yang sia-sia. Kejarlah bahagia, bahagiakan rumah tangga, mudah-mudahan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi saya tak nak ambil masa yang lama, sebab lepas nikah bergambarnya pun dah lama. Jadi cukup-cukup lah tu. Ya. Jadi kalau agak-agak nak panggil, saya dah beritahu dah tadi, bagi hint. Lepas ni kita buat lagi program tahun depan pula. Kita panggil pula, kita buat duo Syamsul. Samsul debat dan Samsul Rau-Rau. Kita buatkan. Setuju tak setuju? Jadi tahun depan lah pula. Tahun ni dah habis. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Tahniah kepada pihak penganjur kerana berjaya mengumpulkan seramai ini untuk datang pada malam ni. Tahniah. Hari ni jam. Saya daripada KL tadi jam sampai Seremban jam, Melaka jam, ikut jalan dalam masuk Macap tadi. Alhamdulillah akhirnya sampai, dan bila tengok ramai macam ni, hilang penat dalam kereta. Tapi malam ni saya kena balik semula ke Seremban sebab besok ada kuliah subuh pula. Itulah dia hari-hari, tak ada kerja lain, ceramah je. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut rasa nak junjung.